tunjuk sini. Dia buat itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin yang pada malam ini seperti yang dijanjikan, insya-Allah pada malam ini saya akan bersama dengan Tuan Pengetua semua hadirin dan juga Cikgu Abang Sarbini sama saya dalam bicara santai tentang ala tuju sukan pembangunan sukan SSMT 2020. Dan sudah sebenarnya kita ingin berbicara tentang kemajuan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, di mana apa yang saya ingin katakan bahawa kita ingin berkongsi cerita tentang maklumat, tentang info terkini SSMT dalam 5 tahun yang pertama sebelum ini, dan juga SSMT 2.0 yang akan dibicarakan oleh Tuan Pengetua Encik Huzaidi bin Husin dan juga penolong kanan sukan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu Cikgu Abang Safari. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat peminat sepak takraw, peminat sukan-sukan tanah air, dan juga guru-guru penggiat sukan, dan juga kepada semua yang menonton ibu bapa pada malam ini. Mungkin kita dapat mendengar sesuatu yang dibicarakan oleh Tuan Pengetua dan Cikgu Abang, yang saya akan jemputkan sebentar lagi, info-info yang sangat menarik yang perlu kita kongsikan sebenarnya. Di peringkat sekolah sukan, apa sebenarnya yang perlu kita rencanakan dalam suasana COVID-19 ini dan perancangan 5 tahun akan datang, yang kita mahu melihat kemenjadian atlet berjaya dalam bidang akademik dan juga sukan. Dan saya percaya dengan kemenjadian ini menjadi satu sumber inspirasi kepada yang lain. Mungkin penceritaan pada malam ini lebih baik kerana tajuk yang kita bicarakan mengenai hala tuju pembangunan sukan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu 2.0. Jadi 1.0, apa yang kita mahu dengar sebenarnya daripada Tuan Pengetua dan juga Cikgu Abang selaku penolong kanan sukan, mungkin ini yang kita perlu kongsikan sebenarnya. Okey, saya Muhammad Futra Abdul Ghani selaku moderator pada malam ini dan jurulatih sepak takraw Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Saya mengucapkan terima kasih kepada jurulatih Asro Osman selaku penyelaras kepada program pada malam ini yang berupaya menyediakan berbagai kemudahan sebenarnya, dan juga kepada Encik Azmi, banner yang sangat cantik, dan juga Cikgu Azrina menyediakan borang kehadiran SPMKM. Jadi kepada semua boleh buat ataupun klik kepada Google ataupun Google Form sekejap lagi, ataupun boleh QR scan code sekejap lagi yang akan diberikan oleh Ko Asro dalam komen yang diberikan. Terima kasih semua Tuan Suhaimi Sun Abdullah. Terima kasih Tuan Faisal. Jadi saya akan jemput Tuan Pengetua dalam masa 1 minit saja, dan juga Cikgu Abang Safani selaku penolong kanan sukan untuk kita bicarakan satu bicara yang ilmiah sebenarnya. Okey. Dan Assalamualaikum Tuan Pengetua Sekolah Sukan Malaysia Terengganu Cikgu Huzaidi bin Husin dan juga Cikgu Abang Safani selaku penolong kanan sukan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Assalamualaikum. Sihat semua boleh? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dalam keadaan. Terima kasih Azlan Mubin, sahabat saya, dan juga Hida Ati, Nur Hisham Zaini, Ko Faisal, Tuan Suhaimi yang berada, dan juga Cikgu Asim pada malam ni.
Jadi kita juga akan mengadakan two-way communication, bukan kita bersaja pada malam ini, ramai yang memerhati pada malam ini. Terima kasih sahabat saya Azlan Mubin. Okey, jadi saya kena perkenalkanlah bos saya dulu dan juga cikgu abang siapa ni. Waalaikumsalam. Kita kenal bos saya ni merupakan antara pengetua pertama SSMT sejak 2016 hingga kini yang merupakan pemegang ijazah sarjana muda sastra sebenarnya bos USM Pulau Pinang dan di KPLA di Institut Perguruan Bahasa Lembah Pantai, MPPL Diploma Pendidikan IAB Genting Highland dan mempunyai sijil kejuruteraan bola sepak AFC FAM Lesen C. Dan pengalaman guru di Sekolah Sukan Bukit Jalil bermula tahun 2004, penolong kanan kurikulum, penolong kanan hal ehwal murid dan sekarang ini berada di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Okey, jadi satu background ataupun latar belakang Tuan Pengetua memang kita tak nafikan dalam bidang sukan, dalam bidang pengurusan dan juga sekarang ini berada dalam bidang as a leader selaku pengetua di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Sebenarnya satu cabaran yang besar bos Tuan Pengetua Cik Zaidi. Betul. Jadi saya juga nak kenalkan jugalah. Saya juga nak mengenalkan penolong kanan sukan saya yang handsome ni, cikgu abang Sapani, tidak kurang hebatnya, yang merupakan coach World Athletic Lesson A. Wah, hebatnya, saya pun tak ada ni. Lecturer Sukan World Athletic Level 2 Sprint and Hurdle Sukma Sarawak dan merupakan dalam bidang kejurutihan di semua peringkat selama 30 tahun. Dan juga bukan sahaja dalam olahraga tetapi dalam semua sukan yang beliau ceburi sebenarnya, bola sepak, bola tampar, badminton, basketball dan banyak lagi. Sebenarnya kemampuan cikgu abang Sapani yang merupakan saya rasa dalam bidang kejurutihan ni beliau mampu mengutarakan pandangan-pandangan bukan saja dalam sukan olahraga maupun dalam bidang sukan yang lain. Itu satu kehebatan sebenarnya yang daripada cikgu abang, bukan calang-calang untuk berada di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Coach Asro dalam pengurusan pada malam ini. Baik, mungkin sedikit permulaan ataupun yang ingin Tuan Pengetua ingin lontarkan pada awal permulaan kita. Dan kita pun ramai sebenarnya follower daripada Sekolah Sukan Ibu Bapa Tuan Pengetua. Boleh sedikitlah daripada Tuan Pengetua kali. Cik Zaidi Hussein. Silakan. Terima kasih Coach Putra Abdul-Ghani, coach saya yang sangat komited dan sangat aktif dalam bidang pengacaraan ni. So di samping beliau menjadi seorang jurulatih yang sangat hebat dan beliau juga menunjukkan kemampuannya menjadi moderator pengacara di TV dan sebagainya. Itu menunjukkan salah satu produk Sekolah Sukan Malaysia yang berjaya sebenarnya. Coach Putra Abdul-Ghani, tahniah kepada Coach Putra dan juga kepada cikgu abang Sapani, sahabat saya kanan sukan. Terusnya para penonton yang pendengar-pendengar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih pada Coach Putra atas usaha ini yang saya lihat sebagai satu usaha yang sangat bagus, sangat positif ke arah kita sebenarnya nak berkongsi dengan masyarakat, sebab sekolah adalah hak milik masyarakat, bukan hanya kita saja, dan masyarakat khususnya ibu bapa perlu tahu apa perancangan yang dibuat oleh sekolah supaya dapat memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menghantar anak-anak mereka ke Sekolah Sukan Malaysia khususnya dan juga kepada Sekolah Sukan Malaysia Terengganu khususnya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan pengetua pertama sejak tahun 2016. Daripada sekolah ini kosong, tidak ada apa-apa. Saya datang dengan perancangan yang diamanahkan oleh Bahagian Sukan untuk membuka sekolah dan membuat perancangan yang rapi, perancangan jangka panjang ke mana hala tuju yang kita nak bawa Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ini. Untuk makluman semua, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu merupakan Sekolah Sukan Malaysia yang kelima selepas SCBJ, SSCMI, Pahang, Sabah, dan kita adalah Sekolah Sukan Malaysia yang kelima. Dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sebenarnya telah diideakan ataupun disampaikan
penubuhannya, idea asal penubuhannya adalah mantan Perdana Menteri kita ialah Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi selepas Terengganu menjadi juara SUKMA pada tahun 2008. So tercetusnya idea itu. Dan alhamdulillah sekarang telah berdiri megah Sekolah Sukan Malaysia Terengganu walaupun kita baru memasuki 5 tahun. Okay, kalau ikut betul-betul tarikhnya baru 4 tahun Coach Putra. Okay, masih baby lagi. Tetapi alhamdulillah dalam masa 4 tahun melalui perancangan yang teliti yang kita buat, melalui pandangan ataupun idea yang diberikan khususnya oleh bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, melalui pengarah, mantan-mantan pengarah, tujuan kita nak bawa kepada ini. Dan sekolah ini ditubuhkan atas beberapa asas. Yang pertama asasnya ialah track record atlet Terengganu itu sendiri atas kejayaan di Sukan SUKMA 2008. Kemudian dari segi fasiliti yang ada, bahawa sekolah ini dibuat dan kita menggunakan segala fasiliti di Kompleks Sukan Gong Badak dan juga Majlis Sukan Negeri Terengganu. So kerjasama ini yang kita buat. Okay. Kemudian lokasinya yang sangat strategik. Kita berhampiran dengan bandar, dengan airport, dengan kompleks sukan, banyak sekolah-sekolah di kawasan ini dengan universiti, UMT, UNIZA. Okay. Dan juga jenis-jenis sukan yang kita tawarkan juga untuk makluman semua. Kita ada 8 sukan, 2 sukan iaitu sukan di bawah bahagian sukan, iaitu sukan olahraga dan juga sukan sepak takraw, dan 6 sukan lain, sukan pilihan, iaitu Majlis Sukan Negeri, iaitu angkat berat, judo, fencing, padang dan juga basikal. Okay, so perkara-perkara ini yang menjadi asas penubuhan ini yang menyebabkan sekolah ini kita tidak boleh berlengah. Kita tak boleh tunggu 10 tahun, nak tunggu 15 tahun barulah kita nak mencapai kejayaan. So kita tidak boleh bersikap begitu. So perancangan yang rapi yang kita buat, saya sebagai pengetua pertama, tugas saya adalah menyediakan satu platform yang kukuh ataupun saya kena set up sistem sekolah ini menjadi satu aras yang tinggi. Asas yang kukuh perlu kita bina bersama-sama melalui pentadbiran, jurulatih, tangan sekolah, guru-guru, dan kita nak bina sekolah ini supaya sekolah yang seimbang dari segi sukan dan juga akademik. Kita tak nak sukan semata-mata tetapi kita juga nak seiring supaya masyarakat dan juga ibu bapa nak hantar atlet anak-anak mereka ke sekolah ini sebab akademik mereka terjaga dan terjamin. So ini antara perkara-perkara yang menjadi asas penubuhan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Walaupun kita ada cabaran awal yang saya hadapi ataupun pihak sekolah hadapi untuk menubuhkan sekolah ini ataupun mengoperasikan sekolah ini, terutama dari segi kemudahan kita yang terhad. Kemudian mentaliti masyarakat ataupun atlet juga kita kena ubah. Sebab walaupun pada mula-mula atlet datang, mereka hanya nak bersukan saja. Akademik kurang ditekankan, tetapi kita cuba ubah pemikiran tersebut. Melalui PIBG dan sebagainya, barulah sekarang kita dapat lihat sekolah telah berjaya mencapai. Sebagai buktinya, kita telah berjaya dalam bidang sukan yang saya akan ceritakan nanti secara lebih detail apakah kejayaan-kejayaannya, dan juga dalam bidang akademik pun kita membuktikan bahawa sekolah ini telah berada di landasan yang betul. Itu sebagai mukadimah saya, Coach Putra. Itu belum masuk sejarah lagi bos, ke dah masuk dah tu? Sikit-sikit je hint. Tak apa bos, maknanya sebenarnya banyak apabila Tuan Pengetua berada di sekolah sukan, banyak penceritaan yang kita ingin bualkan sebenarnya. Kejayaan dalam dari segi akademik, kejayaan sukan, sebenarnya itu antara intipati yang kita perlu war-warkan kepada masyarakat sebenarnya. Saya juga mempunyai cerita, Tuan Pengetua mempunyai cerita, Cikgu Abang juga mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing ini yang kita mahu kongsikan sebenarnya. Baik. Kita sebenarnya nak juga tengok kejayaan di sebalik leadership oleh Tuan Pengetua ini. Mungkin saya akan kongsikan sekejap lagi video kejayaan pada tahun 2019. Di mana kita banyak kejayaan yang luar biasa yang kita boleh tampilkan kepada masyarakat bahawa kita mampu sebenarnya. Dan
Dan saya harap dengan perkongsian video ini ini adalah sebahagian cerita sebenarnya Sekolah Sukan Malaysia Terengganu pada tahun 2019. Mungkin tidak ada suara sebenarnya, tetapi kita ingin beritahu bahawa kita juga dari segi pencapaian di peringkat Sekolah Sukan Malaysia Terengganu di bawah kendalian Tuan Pengetua sebenarnya banyak. Untuk makluman ibu bapa, untuk makluman jurulatih, untuk makluman masyarakat terutama di luar. Inilah kemampuan kita, kejayaan atlet Sekolah Sukan Malaysia Terengganu dalam bidang sukan yang kita tampilkan dari segi 1.0 sebenarnya yang terdahulu. 2.0 akan diceritakan sebentar lagi oleh Tuan Pengetua, yang akan dikongsikan, ditambah baikkan lagi oleh Cikgu Abang selepas ini. Ini adalah sebahagian cerita di sebalik tabir kejayaan atlet-atlet Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin sedikitlah kita selingan sebelum kita masuk pada soalan Tuan Pengetua sebenarnya. Okey, baiklah kepada soalan yang pertama bos saya. Sebagai pengetua yang telah berkhidmat di SSMT lah, boleh Tuan Pengetua ceritakanlah sedikit tentang pengalaman dan sejarah sekolah ni, Tuan Pengetua. Terima kasih Coach Putra. Okey, sebenarnya banyak kisah kejayaan yang kita kongsikan. Malam ini sebenarnya memang kita nak memaklumkan ataupun pada masyarakat tentang ke mana hala tuju sekolah kita. Okay, tanpa satu perancangan, satu hala tuju memang untuk sesebuah organisasi bergerak ke arah yang lebih tinggi. Okay, dan untuk makluman semua, sekolah ini telah diserahkan oleh Kementerian pada bulan 2 2016. Okay, dan kita pun baru last year selesai first intake untuk atlet tingkatan 5 yang menduduki SPM dan kita dah dapat keputusannya. Untuk makluman semua, sekolah ini merupakan sekolah sukan yang kelima dan apabila sekolah ini diserahkan, banyak perkara yang kita cuba uruskan, selesaikan, dan saya melihat kepada 11 fokus kecemerlangan yang kita bukan hanya nak menguruskan sekolah ni, tapi kita lebih fokus kepada kecemerlangan. Okay? Iaitu kecemerlangan pengurusan kepimpinan organisasi, kemudian yang kedua kecemerlangan sukan, ketiga kecemerlangan kurikulum, kecemerlangan co-kurikulum, kecemerlangan awal pelajar, kecemerlangan kewangan, kecemerlangan pengurusan pentadbiran pejabat, kecemerlangan pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal, kecemerlangan pengurusan dan pembangunan sumber manusia, kecemerlangan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi, serta kecemerlangan dengan hubungan luar. So ini menjadi asas. Kita bukan setakat nak menguruskan kewangan, tapi kita nak kecemerlangan dari aspek kewangan. Dan sekolah ini telah banyak, kalau saya nak cerita sejarah, memang tak cukup berputar dalam sejam. Saya cuma boleh highlight beberapa perkara dalam hal ini. Jadi sejarah kejayaan sekolah kita, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, terutama dari segi pencapaian atlet. Kalau kita tengok kutipan pingat itu sendiri pun, saya ambil yang secara mudah overall. Kita ambil yang MSSM dululah. Okay, pada tahun 2017, sekolah ini hanya dapat 1 emas dan 1 gangsa saja. Okay, di Pulau Pinang. MSSM yang pertama. Kemudian pada tahun 2018, MSSM di Selangor, kita dapat 3 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Dan last year, 2019, MSSM di Johor, kita bawa balik 6 emas, 4 perak dan 6 gangsa. So itu menunjukkan
kejayaan, peningkatan dari segi kutipan pingat. Dan 2017 kita ada 1 rekod baru untuk MSSM, 2018 kita ada 2 rekod baru, dan 2019 kita ada 7 rekod baru. So peningkatan di MSSM dan juga sukan-sukan lain yang saya maksudkan. Okay, begitu juga kalau kita tengok secara keseluruhan kutipan pingat pada tahun 2016, keseluruhan peringkat kebangsaan 39 pingat emas, dan kita tak ada satu pun pingat di peringkat antarabangsa. Kemudian tahun 2017 kebangsaan 73 pingat dan antarabangsa kita ada 11 pingat. Kemudian 2018 kebangsaan kita ada 182 pingat dan antarabangsa kita ada 27 pingat. Dan 2019 di peringkat kebangsaan kita ada 270 pingat dan antarabangsa 33 pingat. So sebenarnya menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi untuk anak-anak atlet di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Walaupun kita masih baru, kita masih lagi berusia 4 tahun pada waktu itu, tetapi kita mulakan langkah demi satu langkah supaya atlet-atlet kita tahu bahawa kejayaan itu perlu bermula dari bawah. Bermula dari bawah, dan kemudian barulah kita dapat lihat kejayaan di peringkat yang lebih tinggi, khususnya di peringkat ASEAN School Game contohnya. Pada tahun 2018 kita hanya ada 1 gangsa saja yang kita bawa balik di Kuala Lumpur. Kita jadi tuan rumah. Dan ASG 2019 di Indonesia kita menang 1 perak dan 4 gangsa. So ini menunjukkan bahawa program-program yang dijalankan oleh jurulatih menunjukkan satu hasil yang sangat bagus. Bukan hanya di peringkat kebangsaan, antarabangsa, dan kita sentiasa melihat. Sebagai contoh, tahun lepas kita pergi ke kejohanan sukan kali pertama, kita menyertai kejohanan sekolah sukan Thailand. Olahraga bawa balik 4 emas, 3 perak dan 2 gangsa, menduduki ranking 13 daripada 3/3 pasukan. Dan sepak takraw mencuri tumpuan dengan 2 emas, 3 gangsa, dengan susah payahnya Coach Putra membawa atlet ke Thailand menaiki kereta api 21 jam. Tapi kita berjaya menduduki ranking 4 daripada 23 pasukan. So itu menunjukkan sejarah kejayaan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu yang saya boleh highlight pada malam ini supaya masyarakat di luar sana tahu dan faham bahawa untuk sebuah sekolah sukan, sebab kita dah ada 4 buah sekolah sukan sebelum ini. Sekolah sukan ini adalah sekolah sukan yang kelima. So kita tidak mahu tertinggal dan kita kena bergerak dengan lebih cepat untuk membuktikan bahawa program yang dijalankan di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, program kejurulatihan, kita boleh capai. Tetapi saya tidak mahu kita naik terlalu cepat dan kemudian kita tak boleh nak sustain di peringkat atas. Kita pergi step by step, kita naik secara sedikit demi sedikit, biar atlet melalui proses tersebut, proses latihan yang berterusan, sehinggalah mereka sampai umur dewasa. So ini yang kita nak supaya masyarakat di luar sana faham, khususnya ibu bapa, bahawa Sekolah Sukan Malaysia Terengganu banyak cerita kejayaannya yang sebenarnya nak saya kongsikan, tapi dengan masa yang ada, cukup sekadar itu dulu. Buat masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Mengetua atas satu cerita yang pada saya banyak sebenarnya. Kalau nak ceritakan Tuan Mengetua, nak cerita sejarah ni, nak cerita macam-macam rencah sebenarnya kejayaan dalam sejarah sepak takraw, kecemerlangan sepak takraw, sukan sebenarnya di SSMT ini. Dan saya rasa Tuan Mengetua adalah orang yang lama sebenarnya. Sebelum kami masuk, Tuan Mengetua sudah berada di sekolah ini daripada kosong sebenarnya hingga mampu membuahkan hasil, memberikan satu kecemerlangan ke menjadian atlet terutamanya. Ini satu kejayaan manis. Tetapi kita banyak lagi sebenarnya tumpuan yang perlu kita berikan kepada atlet dalam akademik dan juga sukan. Kita tak boleh nak berpuas hati. Tak boleh nak berpuas hati apa yang kita dapat Tuan Mengetua. Dan saya rasa
yang diperkatakan oleh sahabat-sahabat yang pada saya rata-rata pada malam ini, guru-guru, jurulatih dan ibu bapa yang berada dalam ruangan live ini, saya mengucapkan terima kasih, memberi satu sokongan kepada Sekolah Sukan untuk terus bekerja kuat, kerana di bidang kejuratihan, di bidang akademik, kita satu pasukan untuk membentuk satu kejayaan, bukan kepada satu orang tetapi semua warga yang bertungkus lumus dalam mencapai sesuatu kejayaan ini. Baik, untuk soalan yang kedua, bos, kita yang paling muda, sekolah yang paling muda yang masuk dalam 5 tahun ini, banyak kejayaan sebenarnya dalam bidang sukan yang saya rasa semua ketahui. Jadi ini satu resepi, satu kejayaan yang patut kita kongsikan kepada masyarakat, kepada ibu bapa sebenarnya. Mungkin Tuan Mutua boleh kongsikan di sebalik kejayaan ini, resepi kejayaan sebenarnya. Silakan. Okay, terima kasih Coach Putra. Macam rancangan masak pula tanya resepi Coach Putra. Okay, memang resepi lah. Okay, kita pun tak nak, bukan nak berahsia, sebab benda yang baik yang boleh kita kongsikan bersama masyarakat dan juga rakan-rakan khususnya di Sekolah Sukan Malaysia yang lain yang sebenarnya lebih hebat daripada kita. Kita adik bongsu, dan juga sekolah rakan-rakan saya di Sekolah Sukan Negeri juga banyak kejayaan yang sebenarnya yang kita kena bagi kredit berterusan kumpulan ini. Sebab tanpa Sekolah Sukan Negeri dan Sekolah Sukan Muka yang banyak melahirkan yang talent atlet, development atlet di peringkat akar umi, di peringkat asas, mana mungkin kita dapat melahirkan national atlet seperti Leong Mang Yi, seperti Chiu Jun Hong menang juara dunia, Azizul Hasni Awang, Fatihah Mustafa, Tengku Ahmad Tajuddin yang main hoki, Razi, Nabil, banyak lagi sebenarnya yang kita kena bagi kredit kepada Sekolah Sukan Negeri dan juga Sekolah Sukan Malaysia, terutama guru-guru jurulatih yang bertungkus lumus siang malam. Ini memikirkan bagaimana caranya untuk terus melatih atlet ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di pihak Sekolah Sukan Malaysia Terengganu juga kita juga berfikiran sedemikian. Setiap hari kita berbincang, terutama di pengurusan tertinggi sekolah, bagaimana caranya untuk kita memikirkan kaedah. Sebab kita dah ada Sekolah Sukan Malaysia, benda yang perkara yang program yang saya bawa yang kita guna pakai. Tapi ada juga perkara yang kita fikirkan benda ni hanya sesuai di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sahaja. Ini sebab sekolah kita unik, sekolah kita lain, sukan kita berbeza, kedudukan sekolah kita lain, kerjasama kita dengan contoh Majlis Sukan Negara, di Bukit Jalil Majlis Sukan Negara, kita dengan Majlis Sukan Negeri. So keadaannya berbeza. So kita kena sesuaikan. Sudah pasti untuk kejayaan yang kita nak, kena ada konsep. Dan sebelum saya lupa, saya juga nak highlightkan, sebab ada saya nampak bagaimana audien tanya bagaimana sekolah seimbangkan antara sukan dan akademik. Okay. Kejayaan sukan memang dah terbukti. Saya dah ceritakan tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita baru selesai batch pertama SPM yang ambilan 2016, dan target kita GPS sekolah adalah 5.75 sebenarnya kita target. Okay? Walaupun kita tahu atlet yang masuk dengan akademi takbiran, guru-guru, jurulatih kita dengan sekolah, daripada bahagian sukan, daripada PPD, daripada JPN, semua pihak, Majlis Sukan Negeri Terengganu juga banyak membantu, menggembling tenaga bagaimana kita nak bantu anak-anak ini supaya mereka dapat lulus. Dan alhamdulillah usaha kita telah menampakkan hasilnya. Apabila daripada target kita 5.75 GPS sekolah, kita berjaya mendapat 5.07, iaitu kita berjaya lulus 100%. Semua atlet kita berjaya lulus mendapat sijil SPM. Dan ada seorang atlet kita, atlet olahraga, berjaya mendapat straight A yang pertama. Okay. Ada yang dapat 6A. Seorang straight A tu daripada Afdal, daripada Selangor. 6A Siti Aminah daripada Johor.
atlet olahraga, dan ada yang 2A dan ramai lagi. So maknanya program yang kita buat, walaupun program sukan berjalan, program akademik pun berjalan, dan kita nampak hasil kedua-dua perkara, dan masyarakat mula melihat dan membuka mata. Ibu bapa semakin yakin dengan program yang dijalankan oleh sekolah. Maknanya kita bukan cakap kosong, kita bukan buat perancangan saja, maknanya kita buat perancangan yang sangat rapi. Kita buat TOV, kita bermesyuarat, berbincang dengan PPD, JPN bagaimana untuk kita membantu anak-anak atlet. Alhamdulillah kejayaan. Dan sekarang ini anak-anak atlet yang telah lulus SPM ni telah berada di IPT dan juga di Perayu. Dan ada sebanyak 77% ataupun 77% atlet telah berjaya mendapat tempat di pusat pengajian tinggi. Ini menunjukkan satu kejayaan sekolah, bagaimana program yang dijalankan oleh unit akademik. Yang kita sebenarnya memang ambil serius, sebab kita adalah Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Sekolah tu di depan. Maksudnya sekolah depan kita perlu bagi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Walaupun dia sibuk dengan sukan, dia banyak kejohanan, dia penat dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh ambil mudah. Kita kena minta ataupun buat supaya anak-anak kita fokus kepada belajar dan bersedia untuk menduduki SPM, sebab kita tahu hanya melalui akademik, bila dia dapat sambung belajar, itu yang menyebabkan dia boleh membantu dari segi masa depan. Sebab rata-rata anak-anak kecil kita di kalangan orang yang bukannya orang berada, bukannya orang kaya. Sebab kita tahu orang-orang kampung. So kita kena bantu. So mentaliti itu perlu ada. Kita bukan hanya nak kejar kan, tetapi kita seimbangkan. Dan resepi yang kedua ialah perancangan strategik yang kita buat. Selaras dengan konsep penubuhan 1.0, ada perancangan strategik yang kita telah buat 2016 hingga 2019. Sekarang kita buat pula perancangan strategik 2020 hingga 2022. Dalam perancangan strategik 2020 hingga 2022 ni, kita akan buat satu, nanti saya akan ceritakan dalam hala 7, blueprint khusus untuk sukan. Sebab kita nak mantapkan sukan. Sebab kita sekolah sukan. So kita nak sukan kita, pengurusan sukan kita dicontohi oleh organisasi-organisasi lain. So itu yang kita harapkan. Dan akademik pun kita akan fokuskan juga kedua-dua perkara ini. Kemudian perkara yang ketiga, resepi yang ketiga ialah kita menguruskan sekolah ini mengikut SKPM G2. Kalau dalam Nazir dia panggil SKPM G2. Iaitu dia ada standard yang perlu kita ikut. Sebenarnya dia menjadi satu tool, instrumen, khususnya untuk saya sebagai pengetua, pentadbir, yang satu instrumen tool untuk menguruskan sekolah mengikut landasan yang sebenarnya. Kita sekolah sukan, tapi SKPM G2 ni dia sebenarnya membantu. Dari segi standard kepimpinannya, pengurusan organisasinya, pengurusan kurikulum, co-kurikulum haiwan murid, pembelajaran dan pemudahcaraan, kemenjadian akademik, kemenjadian co-kurikulum, kemenjadian sasiah. Dia ada standard 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian dipecahkan lagi dalam kepimpinan apa yang perlu dimainkan peranan oleh seorang pentadbir. Pengetua itu apa tugas dia? So saya kena faham. Pengetua berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi. So di Sekolah Sukan Malaysia perlu ada pemimpin yang berimpak tinggi yang oleh warga sekolah khususnya ke mana, apakah objektif sekolah ini sebenarnya. Dan dari situlah kita kena buat SWOT analisisnya, kena buat petunjuk prestasi utama ataupun KPI, kita kena dokumenkan hala 7 secara menyeluruh dan objektif sekolah difahami oleh semua masyarakat ataupun seluruh warga sekolah. Saya kalau boleh saya nak Coach Putra bukan hanya cikgu, bukan hanya coach saja yang tahu tentang misi dan visi sekolah. Kalau boleh kita nak pekerja pembersihan, security, mereka pun tahu apakah misi dan visi Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Kalau kita boleh capai tahap itu, menunjukkan bahawa kita telah berjaya. Orang yang masuk sekolah ni dia tahu, dia boleh hirup udara yang kata udara kejayaan tu. Ini yang kita nak. Bukan kita hanya buat perancangan strategik, simpan dalam almari, syok sendiri, and then lagi 3 tahun baru kita buat semula. Kita tak pernah merujuk
So kita khususnya sebagai pentadbir, kita kena menuju perkara-perkara ni. Dan rancangan strategi gunakan SKP dengan agensi-agensi seperti Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri Terengganu, kalau di sini MSST. So semua ini akan sebenarnya membantu pihak sekolah. Okay, sebenarnya banyak food. Okay, kalau ikut saya ni ada lebih kurang 13 resipi yang kalau boleh saya nak cerita. Mungkin sampai pukul 1 pagi kalau saya nak cerita ni. Okay, cukuplah saya rasa setakat itu. Tapi perkara yang saya nak highlight ialah khususnya nanti dalam 2.0 ni, tapi 1.0 ni konsep ni kita buat dah berjaya nampak, iaitu konsep sport parenting. Okay, maksudnya kita merancang, sekolah merancang, kita ada idea, kita ada kepakaran, kita ada kemudahan. Tetapi kita takkan berjaya kalau ibu bapa tidak menyokong anak-anak mereka. Okay, itu yang maksud sport parenting. Dan ini saya istilahkan sebagai, kita panggil performance partnership. Okay, maksudnya ibu bapa bukan hanya mereka datang awal tahun, hantar anak, kemudian ambil ujung tahun. Tapi mereka tidak memantau langsung perkembangan prestasi anak-anak mereka. Okay, ini yang saya cuba ubah. Okay, saya cuba bawa melalui PIBG, melalui ibu bapa, dan alhamdulillah dalam tim PIBG ada ibu bapa yang sangat supportive. Okay, contohnya macam takraw lah, sebab Coach Putra jadi moderator, saya sebut tentang takraw lah. Okay, usaha yang dibuat. Okay, kita panggil ibu bapa, semua atlet takraw duduk dalam satu bilik mesyuarat, kita bentangkan kepada semua ibu bapa tentang kejayaan sukan dia, prestasi sukan dan juga prestasi akademik. Biar ibu bapa lain dapat melihat prestasi akademik anak kawan dia. So dia boleh bagi komen, dia boleh bagi pandangan macam mana untuk menambah baik ataupun meningkatkan prestasi anak kawan dia. So itu satu yang kita panggil performance partnership yang sangat bagus. Yang sebenarnya ibu bapa sangat banyak idea untuk membantu sekolah. Okay, dan mereka lebih memahami anak-anak mereka. Dan yang lebih seronok lagi, Prof. Putra, kita bentangkan juga isu anak-anak mereka. Di depan ibu bapa mereka boleh tahu, mereka boleh bagi pandangan macam mana kita nak bagi didikan yang terbaik kepada anak-anak. Jadi saya rasa perkara-perkara inilah, resepi-resepi inilah antaranya yang saya boleh kongsikan, yang sebenarnya dalam masa 4 tahun ni ataupun 1.0 ni telah banyak memberi kejayaan kepada sekolah dalam sukan dan juga dalam bidang akademik. Ya, Fud. Baik, Tuan Pengetua. Wah, memang panjang lebar resepi tu. Kan? Bukan resepi masakan. Ini resepi kejayaan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Bukan resepi nasi lemak ataupun nasi dagang, kopok leko ataupun celup tepung. Okey? Tetapi yang saya rasa seronok, bos, yang rasa seronok pada malam ini, audien kita tidak berganjak. Okey? Terutamanya ibu bapa yang ada pada malam ini seronok, dan juga sahabat-sahabat di dalam ruangan komen. Ada yang sanggup sungguh daripada 1 pagi seperti kata Noh Hisham Jaini. Ada yang kata Encik Nazri Shoaib, ibu bapa kami tunggu bos Huzaidi. Bermakna mereka sebenarnya menyelami resepi sukan, kejayaan sukan dalam Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Baik, bukan resepi masakan tetapi resepi kejayaan sukan. Okey, dan saya juga tertarik juga dengan komen daripada Coach Nizam yang merupakan antara coach olahraga di SSMT yang mahu menjadikan hub coaching center part of our dream, katanya. Itu antara impian semua, termasuk Tuan Pengetua, termasuk Cikgu Abang, yang mahukan sebenarnya kita sebagai rujukan kepada yang lain. Seperti yang kata juga Satih juga, masing-masing mempunyai resepi kejayaan masing. Tetapi sebenarnya kita bekerjasama. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Pengetua tadi, sokongan ibu bapa, guru-guru, coach dalam membantu kemenjadian atlet. Tak lupa Majlis Sukan Negeri Terengganu yang banyak membantu sebenarnya di belakang tabir kejayaan atlet dalam bidang sukan dan juga akademik. Tapi tak lupa bos, sebenarnya satu lagi, BSKK, Tuan Zainal Abbas, antara yang orang kuat yang membantu SSMT sebenarnya. Dia punya knowledge, perancangan dan juga teguran-teguran yang ingin mau jadikan SSMT ni satu kejayaan kepada semua.
Itu melambangkan bahawa Tuan Zainal memang committed dalam pengurusan untuk membangunkan kejayaan atlet pada saya. Itu pandangan saya lah. Saya lihat Tuan Mengetua sebenarnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada BSK King, kepada ibu bapa yang menonton sekarang ini, dan untuk makluman kepada guru-guru, jurulatih dan juga semua, kita akan sediakan kehadiran SPLKM pada malam ini. Dan terima kasih sahabat-sahabat daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Siti Syahidah yang berada dalam ruangan ini, terima kasih. Dan Cikgu Abang, terima kasih, masih setia lagi menunggu. Mungkin ada ramai sahabat-sahabat daripada Cikgu Abang ingin mendengar, tapi kita bagi peluang kepada Tuan Mengetua kerana Tuan Mengetua banyak yang perlu dikongsikan kepada semua, kepada audiens. Dan saya percaya Cikgu Abang juga merupakan orang yang mempunyai knowledge kerana kehebatan beliau juga dalam bidang olahraga. Kita tidak nafikan, merupakan antara kecemerlangan olahraga di Sarawak sebenarnya. 30 tahun yang mana terlibat dalam olahraga di peringkat bawah sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Satu penghormatan pada Cikgu Abang. Baik, kepada soalan yang seterusnya, saya tertarik Tuan Mengetua sebenarnya pada soalan Rifki Ismail tadi. Seperti kata beliau, kemenjadian murid bukan sahaja bertunjangkan resepi, bukan resepi masakan, tetapi resepi yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah, tetapi kolaborasi bersama pihak luar, terutamanya PIBG, boleh kiranya berkongsi program versi SSMT yang mungkin tidak dijalankan di SSM atau SSN yang lain. Apa pandangan Tuan Mengetua di atas soalan Muhammad Rifki Ismail ini? Okey, terima kasih Guru Putra di atas, dan juga terima kasih kepada Muhammad Rifki Ismail. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bila sekolah ni mula beroperasi, saya dengan barisan pengurusan saya, merupakan perintis sekolah pada waktu tersebut, kita memikirkan bagaimana kita nak menarik tumpuan ibu bapa, dan bagaimana kita nak supaya ibu bapa dekat dengan sekolah. Saya tak nak ibu bapa yang hanya datang hantar anak tinggal macam tu tanpa mengambil tahu perkembangan anak-anak. So pada masa awal penubuhan sekolah ini, saya telah berjumpa dengan beberapa orang yang penting di Terengganu ini, menceritakan tentang kewujudan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, sekolah sukan yang kelima yang telah mula beroperasi. Okay, saya telah berjumpa dengan Tuan Haji Ibni khusus waktu itu, pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu sekarang, sahabat saya. Saya telah berjumpa dengan pengarah Pusat Sukan UNT, Haji Rafi. Saya berjumpa dengan pengarah Pusat Sukan Uniza, Cik Ridwan. Saya berjumpa dengan Tuan PPD Kuala Nerus, Tuan PPD Kuala Terengganu, Haji Jelani. Saya berjumpa dengan Ketua Unit Sukan, waktu itu Cik Roslan. Saya berjumpa dengan Timbalan SUK, Tuan Haji Samiun waktu itu, untuk meminta kebenaran menggunakan fasiliti kemudahan sukan di kompleks sukan secara percuma kepada para atlet saya. Kita berjumpa di agensi kerajaan dan juga agensi swasta, dan termasuk juga sekarang ini yang sebelum itu ialah DO Kuala Nerus, Tuan Haji Azmi Razik pada waktu itu. Kemudian saya berjumpa dengan seorang lagi iaitu Ustaz Ramli. Beliau merupakan bekas adun di sini, mantan. Kami telah berbincang, sebab apabila kita nak buat mesyuarat pertama PIBG, saya nak supaya ibu bapa dapat melihat bahawa Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ni sangat serius untuk dalam sukan dan juga dalam akademik. Dan saya telah mengumpulkan di bawah jawatankuasa PIBG, dia panggil satu jawatankuasa, iaitu jawatankuasa pemuafakatan ibu bapa PIBG. Dan orang-orang penting di Terengganu ni kita bermesyuarat dan kita bentangkan tentang program sekolah, tentang konsep sekolah sukan PIBG pertama. Semua ini berada di depan dan mereka boleh bercakap dengan ibu bapa.
sebab mereka adalah orang yang lama berada di Terengganu, di daerah ini khususnya. Okay, sebab saya baru datang dari Kuala Lumpur, bertugas di sini. Jadi apabila orang-orang yang kita panggil orang-orang penting di Terengganu ini dalam jawatankuasa PIBG kita, jawatankuasa pemuafakatan, apabila mereka bercakap, ibu bapa sangat dengar sebab mereka adalah tokoh-tokoh utama di Terengganu ini. Dan saya banyak juga pada mulanya sampaikan maklumat sekolah ini melalui mereka. Dan lagi senang mereka cakap dalam khususnya yang bahagian Terengganu, cakap dalam logat Terengganu lah, mereka lebih faham. Okay, walaupun kita ada etik-etik dari luar Terengganu. Jadi dari situ kita mulakan. Okay, setiap kali mesyuarat, mereka memberikan pelbagai pandangan yang sangat bagus, sangat positif, macam mana kita nak menggerakkan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ni, okay, mengikut acuan yang bagaimana, apakah kemudahan mereka boleh bantu sekolah secara percuma. Okay, contoh UMT, mereka bagi peluang atlet kita buat khusus motivasi di Pulau Bidung, naik bot marine UMT tu secara percuma. Mereka bagi pula pelajar-pelajar untuk jadi motivator. So kerjasama ini yang pada mula kita buat telah menampakkan hasil. Dan alhamdulillah masyarakat khususnya di Terengganu, masyarakat di sekitar daerah Kuala Nerus ni mengetahui tentang kewujudan sekolah sukan, konsep sekolah sukan, apa peranan sekolah sukan di Malaysia. Sebab sebelum itu saya dengar mungkin ada kata sekolah sukan belajar tak apa, main je. Konsep pemahaman itu saya mula ubah. Saya ambil peluang untuk bercakap dalam mesyuarat bersama dengan PPD, bersama dengan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Kuala Nerus. So masyarakat, rakan-rakan saya, pengetua-pengetua di daerah Kuala Nerus, di Terengganu, mereka mula memahami fungsi Sekolah Sukan Malaysia. Okay? Sebab kita adalah sebuah sekolah sukan yang sangat unik. Okay? Sekolah Sukan Malaysia Terengganu khususnya. Konsep kita mungkin berbeza dengan sekolah-sekolah lain. Okay? Ini pun diakui sendiri ya, bila Menteri Pendidikan baru Dr. Razli Dien datang melawat untuk persediaan pembukaan sekolah. Okay? Dia mengakui bahawa sekolah ini sangat unik bila saya memberi peluang, dapat peluang untuk bercakap tentang konsep Sekolah Sukan Malaysia. Jadi itu antara perkara yang saya buat. Mungkin saya pun tak pastilah sekolah lain buat tak, tapi untuk permulaan itu yang saya buat. Kami buat di sekolah ini, okay, mengumpulkan orang-orang yang utama di Terengganu ini untuk membantu, memberikan idea, memberikan bantuan kemudahan, fasiliti dan sebagainya, okay, supaya kita dapat menggerakkan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Okay, dan alhamdulillah program itu kita nampak sangat berjaya. Okay, sangat berjaya dan terbukti melalui kejayaan-kejayaan etik dan sukan dan dalam bidang akademik. Okay, itu antaranya pun. Saya cerita satu je lah pun. Satu je saja. Okey, terima kasih. Banyak sebenarnya, cerita satu dulu. Saya rasa itu menjawab sebenarnya, menjawab kepada penglibatan pihak luar. Pihak luar terutamanya PIBG, ibu bapa yang membantu sekolah sukan. Itu menjawab pada soalan yang ketiga. Jadi sebenarnya menjawab kepada antara faktor-faktor lain yang menyokong kepada kejayaan tersebut. Jadi kita pun sebenarnya dah jawab soalan tersebut. Jadi terima kasih Rifki sentiasa bertanya soalan di setiap live Rifki. Dan soalan-soalan yang baik, soalan-soalan yang perlu kita huraikan. Okey. Dan saya rasa penjelasan yang sangat baik dikupas oleh Tuan Ketua sebentar tadi melibatkan semua pihak. Terutamanya ibu bapa yang memahami sekolah sebenarnya. Jadi kerjasama ibu bapa terhadap sekolah dan juga ibu bapa ini sebenarnya antara tunjang di belakang yang menjadikan kemenjadian atlet lebih baik sebenarnya. Kita saling menghormati antara satu sama lain. Dan saya rasa Cikgu Abang sudah menunggu di talian sekarang ini sebenarnya. Dan beliau juga merupakan guru ataupun penolong kanan sukan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu selaku memberi konsultan kepada jurulatih hala 7 yang terbaru yang kita mahu laksanakan. Ya, mungkin ada perancangan yang besar selepas ini. Walaupun Cikgu Abang berada baru lagi di sini.
Jadi Cikgu Abang, apa sebenarnya Hala Tuju 2.0 yang dirancang oleh Cikgu Abang di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu? Silakan Cikgu Abang. Terima kasih Putra selaku moderator pada malam ini. Assalamualaikum semua, terima sekali Tuan Pengetua, Encik Zaidi. Sebenarnya benda yang dikatakan itu semuanya ada dalam apa yang dibicara tentang program 1.0, dan saya ucap tahniah kepada Tuan Pengetua dan Putra kerana dah banyak kejayaan dilakarkan. Jadi sebenarnya kita dalam membuat perancangan ini terpanggil saya untuk ke sini sebenarnya ke Sekolah Sukan Malaysia Terengganu atas dasar untuk melihat bagaimana pengembangan sukan di Sekolah Sukan Malaysia. Saya pernah berada di Sekolah Sukan Negeri dan saya pernah melihat program-program di AKUB sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, tapi saya nak cuba sendiri bersepi dari Sarawak pula kali ini untuk ditambah baik dalam sepi Terengganu. Boleh tak? Bukan asal Sarawak Cikgu Abang. Asal Sarawak macam nasi dagang bukan? Okey. Alright. Apa-apa pun yang penting ini kolaborasi, right? Yang penting ialah kita nak menjadikan sesuatu program itu berjaya. Right. Sebenarnya ada waktu PKP itu saya dah beberapa kali berjumpa dengan bos Zaidi, bincang tentang program kita seterusnya. Dia kata program kita dah ada, cuma sekarang ni macam mana kita nak menambah kebaikan. Yes, saya melihat dan saya mengkaji, it takes time. Minta maaf kalau saya gunakan bahasa Inggeris sebab saya bercampur sikit. Kadang-kadang susah untuk express bercakap tentang penggunaan bahasa Malaysia ni, kadang-kadang kita nak cepat. Okay, bila terpanggil dengan ini, saya dah come up dengan kertas kerja dan sekarang ini dalam fasa yang ketiga untuk disiapkan, sebab pertama saya akan menyediakan program-program khusus untuk Sekolah Sukan Malaysia. Dan pelajarannya Tuan Pengetua nanti akan maklumkan bila, dan sebelum itu akan dikaji selidik dan akan diperhalusi daripada satu-satu. So tak perlu saya nak elaborate banyak. Sebenarnya ini rahsia sebenarnya untuk sekolah, tetapi memandangkan dia dah menjadi program 2.0, jadi secara ringkasnya saya keterangkan supaya audiens di sana masuk ke dalam kumpulan kita mau tahu lebih lagi daripada kita bicara tentang keseluruhannya. Kata Ketua tadi sampai satu pun belum habis lagi ni kalau kita tak teruskan juga. Okey, di dalam program 2.0 ini minta izin Tuan Muda untuk linkkan perkara ini. Dalam program 2.0 ini kita selalu berbicara tentang program multilateral. Alright, di Sekolah Sukan Malaysia di mana-mana pun, di peringkat dunia pun kita cakap pasal multilateral. Multilateral ni menyeluruh, ramai yang tak faham konsepnya. Sebab itu ada yang kata, oh saya mengamalkan multilateral dalam training, saya mengamalkan perkara ini dalam latihan saya, tetapi tidak menyeluruh. That's why kita perhatikan bila saya pergi ke bahagian klinik di bahagian fisio, saya dapati banyak kes kecederaan terlalu awal kecederaan, dan ini menandakan bahawa program multilateral tak menyeluruhnya dibuat di peringkat sekolah. So saya dah maklumkan pada Pengetua bahawa tahun ini kita akan masukkan program multilateral. Multilateral artinya sini untuk semua sukan. Okey, sebab apa kita mau multilateral? Sebab kita nak membina atlet itu secara menyeluruh sebelum mereka pergi kepada sukan spesifik. Dan bila tingkatan 4, tingkatan 5 mereka akan buat performance. Di situ kita ada stage pertama dan stage kedua. Ini kita akan tambah baikkan. Dan secara mendalamnya nanti kita akan perinciankan lagi, kita akan ambil dari segi datanya, kita akan buat norm dari segi ukur-ukurnya, semua benda ini akan kita masukkan. It's a big task actually, tapi kita akan buat berpandu kepada perkara yang ada pada jurulatih kita. So jurulatih kita akan membantu di dalam program ini, dan kita tidak tukar apa elemen yang ada sekarang ini, contohnya latihan pagi, latihan petang, tapi kita akan masuk sikit-sikit program ini di dalam setiap latihan tersebut, supaya atlet kita bukan hanya tahu satu sukan tetapi dapat diaplikasi kepada sukan-sukan lain. Sebab
Bila selepas multilateral, mereka akan pergi ke spesifik. Dan di situ mereka akan bicara, mungkin mereka akan menyeluruh kepada sukan itu. Dan ramai orang kata, how you going to do sukan ini sebab atlet itu awal peringkatnya sudah dipecahkan mengikut sukan masing-masing. Yes, boleh. Kita buat kali ini kepada semua sukan. Apa-apa sukan yang ada, kita akan masukkan. Dan di sini saya teruja sikit sebab ianya melibatkan semua sukan selain daripada olahraga. Selalunya orang kata multilateral melibatkan olahraga, tapi kita akan perhebatkan lagi program ini kepada semua sukan. It's a good what we call this, perkara yang baru. Kalau ianya berjaya, alhamdulillah lah. Kalau ianya tak berjaya, kita akan olah lagi. Sepi itu kan setiap juga. Mungkin bahasa Asam Laksa Sarawak dengan di Terengganu berbeza. So kita kena mix untuk mendapatkan parti yang sedap. Alright. So itu salah satu daripada program kita, iaitu multilateral. Dan kedua, kita akan memperkayakan culture center, macam apa yang dikatakan oleh Jurulatih Nizam tadi, iaitu hub center untuk jurulatih di Terengganu. Yes, saya nak buat macam ini sebab kita melihat kepada program keseluruhan kita bahawa jurulatih kita banyak pakar dalam bidang masing-masing. Cuma kita nak masukkan elemen sport science. Sport science di sini di mana kita akan banyak menggunakan ice coaching. Ice coaching di sini ialah benda yang lihat dan dapat dipelajari. Bukan hanya atlet yang dalam sukan tertentu tetapi semua. So automatically kita akan ubah sesuai kita punya perancangan menggunakan ERPH di mana elemen-elemen video jurulatih akan ambil dan dimasukkan dalam program tersebut. Jadi bila seorang jurulatih yang baru ataupun jurulatih yang nak membuat sesuatu latihan itu, dia boleh merujuk bidang-bidang yang ada di situ. Dan aplikasi sains sukan memang kita terapkan. So jurulatih, I think mereka kena kena mesti lebih tinggi lagi peringkatnya berbanding dengan jurulatih yang ada. I know sekolah-sekolah sukan lain pun ada program mereka, tapi kita buat ini juga khususnya untuk sekolah sukan Malaysia. Dan yang program selebihnya ialah kita melihat kepada keperluan pertandingan. Banyak pertandingan kita akan adakan. Dan salah satunya pertandingan yang kita akan masuk dalam kejadian 2.0 ini adalah International Invitation Sports School. Saya dah bincang dengan ketua, kalau kita dapat pergi ke Thailand, kenapa orang Thailand dapat pergi ke situ kita. So I'm thinking kita nak buat invitation ini kepada 8 sukan yang kita ada. So automatically secara tak langsung kita akan melihat macam mana bakat-bakat daripada luar negara akan datang ke Terengganu. Dan secara tak langsung kita menarik minat orang untuk datang ke Terengganu. So ini perkara yang penting ditambah baik. Sebab sebelum ini apa yang saya dah kaji dan saya lihat bahawa program UNO yang telah dibentangkan oleh Tuan itu memang tak dapat nak dikeluarkan sebab ini memang dah terbaik dan terbukti. Dan kita tak boleh juga nak katakan bahawa kita menambah ini pun sebagai untuk mencari apa yang kesalahan ini dulu. Tidak, sebagai menambah baik elemen yang ada dalam kejurulatihan dan juga pengajaran atlet. Saya rasa 3 perkara utama dan saya tak masuk juga perkara yang lain sebab melibatkan perkara-perkara yang itu kita dalam perbincangan lagi. Okay. Itu saja saya nak beritahu tentang hala 7 untuk Cik Putra. Baik Cikgu Abang. Saya rasa banyak sebenarnya perkara, walaupun 3 perkara yang dikongsikan oleh Cikgu Abang sebenarnya tadi, saya rasa itu antara sebahagian perkara yang dirancang oleh penolong kanan sukan sebenarnya. Daripada Sarawak Cikgu Abang ni, laksa Sarawak campur nasi dagang, makan budu, cicoh dengan tepuk lekor. Jadi jawapan dia memang mantap lah kan. Mana 2.0 ni lagi mantap. Dan dia bergabung sekali situ sebenarnya. Tapi apa yang ingin saya katakan, program multilateral, ERPH dan juga invitation tournament, antara 3 faktor, 3 resepi yang saya rasa Cikgu Abang akan buat selepas ini di kalangan jurulatih. So jurulatih di SSMT termasuk saya perlu berfikir di aras tinggi menggunakan teknologi yang saya rasa lebih kepada
kemampuan kemenjadian atlet selepas ini. Okey, dalam masa yang sama juga, knowledge selaku atlet perlu dikembangkan. Saya rasa guru-guru di SSMT memang bekerja keras untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan atlet. Di situ adalah hubung kait di antara pengetahuan dan juga specific skill. Di sini yang dikatakan oleh Tuan Zainal Abbas dalam konsep thinking atlet yang perlu diterjemahkan, yang perlu diterapkan kepada atlet supaya mereka terus mekar apabila selepas sekolah dan mereka terus menggunakan kebijaksanaan mereka dalam setiap sukan yang mereka pelajari supaya mereka bergabung kait. Itu sebenarnya asas yang paling penting sebenarnya. Dan saya juga ingin mengambil satu konten pada live yang lepas bersama Tuan Zainal Abbas, di mana beliau sering menekankan supaya tidak ada burn out dan juga atlet sentiasa sustain, sehingga saya difahamkan Kaluis 30 lebih masih still ada pingat. Pokoknya di sini, di peringkat pembangunan yang ingin diterjemahkan, yang ingin dilaksanakan oleh Cikgu Abang, saya rasa ini sebahagian seperti multilateral yang kita mahu buat. Antara untuk kita seperti Tuan Zainal Abbas, bawah 18 ni perlu ada fun, tak ada burden untuk mereka sebenarnya. Okeylah, baiklah. Jadi hubung kait pada soalan saya yang seterusnya, konsep thinking atlet yang diimpikan oleh Tuan Zainal sebenarnya dalam hala tuju ini, dalam pembangunan sukan, mungkin boleh dijelaskan oleh Cikgu Abang dalam konten yang seterusnya. Thinking atlet. Alright. Soalan ini menarik. Dan terpanggil juga saya tentang perkara-perkara begini. Dan pernah juga saya berbincang dengan counterpart saya, kawan-kawan saya di luar negara, terutama sekali dari Thailand. Mereka mengamalkannya dan mereka membuat di dalam program mereka tentang thinking atlet ini. Sebab itu kita lihat Thailand dari segi bola sepaknya, dari segi permainan game-gamenya nampak itu berkesan. Dari segi permainan atlet-atlet mereka disebabkan mereka menggunakan akal. Itu maksudnya. Dan kalau kita lihat tentang apa konsepnya sebenarnya, ini adalah perkara yang menyuruh pada spesifik sekolah sukan. Itu atlet bukan hanya untuk menang dalam pertandingan atau kejohanan, tetapi juga menjadikan ini satu perjalanan dalam kehidupan mereka untuk mencapai kecemerlangan dalam sukan mereka. So, salah satu program di mana saya dah bincang dengan rakan saya di Thailand, iaitu kita akan masukkan elemen what we call this cognitive learning. Ini yang akan kita masukkan dalam multilateral. Cognitive learning ini, di mana pergerakan motor, di mana menggunakan thinking dan behavior, pergerakan dan juga akal. Dan dari sini, kalau ini boleh terjadi, dilakukan, sebab dia ada 3 stages. Stages pertama, kedua dan ketiga. Ini saya akan masukkan dalam elemen multilateral, dan bila dah kita serapkan dalam elemen ini, automatically kita mempunyai atlet bukan hanya bijak dalam permainan, dalam sukan, tetapi dalam pelajaran. Kalau pihak dua menggunakan kereta ini, kenapa kita tak ambil kereta ini, kita apply di sini. Ini kita panggil cognitive learning skill. Dan di mana dia menarik minat saya tentang learning motor. Okey, keadaan learning motor. Dan dari segi sudut sains sukannya. So, ini ada elemen dia. Dan saya memang mengharapkan sebab bukan hanya atlet ini saja yang hanya berjaya dalam sukan, tetapi juga berjaya dalam hidupnya. Okay, kemenjadian itu yang kita kena lihat. Dan sebelum saya ke sekolah sukan ke sekolah sukan Malaysia, saya berada di Sarawak dan atlet-atlet saya kebanyakan mereka adalah dalam program dan saya serapkan juga tentang kognitif ini. Alhamdulillah, sejarahnya saya pernah produce seorang atlet yang mendapat 11A+, tapi itulah sekolah dia dalam sekolah swasta. Kalau dia dalam sekolah kerajaan mungkin namanya hal lain di Malaysia, sebab first dapat 11A+. Jadi cognitive learning ini penting dalam pembinaan atlet kita ke arah sukan dan juga akademik.
Right. Baik, Cikgu Abang. Itu connected learning yang mempunyai hubung kait sebenarnya dalam bidang sukan. Jadi ini antara intipati yang saya rasa dilaksanakan oleh pentadbir-pentadbir di SSMT dalam menjana atlet-atlet untuk bertaya saing world class thinking atlet selepas ini. Dan saya rasa kita sebenarnya dah pukul 10 sekarang ni. Kalau cicoh kepuk ni bos memang best lah orang kata kan. Tapi kita ada satu soalan yang best punya daripada Tuan Pengetua sebenarnya. Kita nak tahu daripada Tuan Pengetua sendiri tentang hala 7 yang seterusnya yang saya rasa diperkatakan oleh Cikgu Abang sebentar tadi cukup lengkap, tetapi belum habis lagi. Mungkin kita ada part 2 selepas ini kerana dalam masa sejam kita tak mampu nak menghuraikan semuanya. Tapi dengan platform ini kita dapat menyebarkan, menyampaikan, menyalurkan maklumat sebenarnya kepada semua golongan masyarakat umum, ibu bapa, penggiat sukan, jurulatih di luar sana. Ini sebenarnya tujuan kita berada live pada malam ini, menyalurkan maklumat. Dan saya rasa soalan yang terakhir daripada saya pada Tuan Ketua saya handsome ni, yang cari baju Melayu orang kata tadi, dan saya rasa kita nak mendengar sendiri hala 7 SSMT 2.0 dari sisi pandangan Tuan Pengetua Encik Huzaidi Husin. Silakan bos. Terima kasih Kak Putra, terima kasih Cikgu Abang. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okay, betul apa yang Cikgu Abang sebutkan tadi, itu antara perkara yang kita akan buat. Isunya perkara-perkara yang melibatkan aspek kejurulatihan, sistem latihan. Sebab tanpa jurulatih, kita susah nak lahirkan atlet bertaraf dunia. Okay. Tanpa jurulatih sukar untuk kita capai misi dan visi kita. Dan jurulatih merupakan entiti ataupun komponen yang sangat penting yang menggerakkan Sekolah Sukan Malaysia, khususnya Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Dan dalam hala 7 2.0, penekanan saya adalah juga kepada sistem kejurulatihan. Okay, sebab apa saja perancangan yang kita buat, sebab kita kena fikir yang berada di sekolah kita, tanpa atlet kita takkan wujud. Saya takkan berada di sini, jurulatih takkan berada, Cikgu Abang, Coach Putra pun tak ada. Sebab kita bekerja, dibayar gaji untuk berkhidmat pada memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebab mereka anak-anak kita, generasi masa hadapan. So nak tak nak kita kena bekerja bersungguh-sungguh memikirkan apakah perkara yang terbaik yang boleh kita berikan kepada anak-anak yang berada di sekolah. Sebab mereka mengorbankan zaman remaja. Dia tak seperti atlet yang lain, seperti pelajar di sekolah lain. Mereka tingkatan 1 dah masuk sekolah sukan, berjauhan dengan keluarga, semata-mata untuk capai impian mereka mewakili negara. Cuti sekolah tak balik, kadang-kadang cuti raya pun tak balik. Sebab mereka nak berjuang, nak mengibarkan jalur gemilang. Bukan senang kita nak cari seseorang juara, seseorang atlet. So, kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai pendidik, kita kena memikirkan jauh ke hadapan, apakah sumbangan yang boleh kita berikan kepada anak-anak didik kita. Kita selalu kena muhasabah diri dan bertanya kepada diri kita, apakah sumbangan yang aku dah berikan kepada anak-anak atlet. Dan khususnya untuk jurulatih, perkara program yang ditekankan oleh Cikgu Abang tadi takkan berjaya sekiranya kita tidak mempunyai barisan kejurulatihan dan sistem kejurulatihan yang mantap, yang sangat kompeten dan berkesan. Dan jurulatih juga perlu menghayati segala program, mempunyai nilai-nilai. Jurulatih itu sebagai pendorong, jurulatih juga sebagai pengurus, jurulatih juga sebagai kita panggil pengatur strategi, jurulatih juga sebagai motivator, sebagai ibu, sebagai bapa. Jurulatih juga perlu lebih banyak bersabar melayan karenah anak-anak atlet remaja kita. Yang boleh memberikan inspirasi kepada anak-anak atlet kita. Kalau boleh biarlah, bila orang tanya atlet, you nak jadi apa satu ni? Saya nak jadi macam coach saya. Saya nak jadi macam jurulatih saya. Sebab kita menunjukkan satu nilai yang sangat tinggi dalam bidang kerja kita, dan atlet dapat melihat, dapat menilai apa yang kita buat untuk mereka, untuk masa depan mereka. Saya juga nak ingin ingatkan bahawa hala 7 yang kita cuba nak bawa,
Walaupun saya percaya di sekolah sukan Malaysia yang lain yang lebih lama mempunyai program tersendiri yang mungkin lebih mantap. Tetapi kita berusia 4 tahun, berusia 5 tahun ini, saya perlu memikirkan apakah hala tuju yang kita nak bawa. Bukan hanya dalam bidang sukan tetapi secara overall, secara keseluruhan, secara menyeluruh aspek, sama dari segi akademiknya, disiplinnya, co-curriculumnya, kerjayanya, apakah laluan-laluan kerjaya yang kita boleh berikan supaya atlet masuk, ibu bapa hantar, mereka berasa satu jaminan. Anak-anak mereka boleh berjaya dan boleh lulus pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. So kita kena berusaha sampai ke tahap itu. Barulah kita nampak hala tuju kita tu mantap dan berjaya. Sebab benda ni kena seiring. Sukan okey, akademik okey, tapi kalau disiplin tak ada, out. Formula yang sangat mudah. So 3 perkara ni kena ada. So hala tuju kita ialah untuk memastikan untuk mengurangkan isu-isu disiplin. Sebab tu semasa pemilihan atlet, kemasukan atlet khususnya ke Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, saya telah maklumkan khususnya kepada Barisan Kejurulatihan, kita nak melihat perkara-perkara ini. Di samping kita melihat dari segi aspek potensi fizikal atlet, tetapi juga kita nak melihat dari segi pencapaian akademik yang mesti ada satu minimum requirement supaya cikgu-cikgu akademik boleh push, boleh tambah top up dan boleh gerakkan atlet ni untuk mereka belajar sebab attitude tu dah ada. Yes? Dan masalah disiplin pun kita akan tengok. Begitu utamanya kita tak nak atlet-atlet yang masuk mempunyai masalah-masalah disiplin, merokok dan sebagainya. Dia akan mengganggu sistem. Dia akan bagi kesan yang tidak baik kepada rakan-rakannya lain. So dari segi aspek pemilihan juga dalam hala tuju ini 2.0 juga kita akan ambil secara serius. Supaya kita nak memilih atlet yang betul-betul nak berjuang demi negara. Kita nak hanya memilih atlet remaja yang sanggup berkorban demi negara, yang sanggup berjuang demi negara, yang sanggup bersusah demi negara. Kita nak itu. Kita bukan nak pilih sebarangan sebab kerajaan mengeluarkan kos yang sangat tinggi. Makan atlet saja berapa puluh ribu seorang kerajaan tanggung, kementerian tanggung yang untuk bantu atlet berikan makanan yang terbaik supaya dia dapat membesar. Jadi perkara ini yang memang kita nak lihat dalam hala tuju tersebut. Sebenarnya dia menyeluruh, Coach Putra, dia menyeluruh sukan, akademik dan juga siah. Inilah yang kita nak tengok dalam hala tuju khususnya dari aspek thinking atlet ni. Di samping kita nak menekankan soal sains sukan seperti mana yang ditekankan oleh Tuan Pengarah sendiri, kita nak atlet tidak burn out awal. Atlet seronok berada di sekolah, dia enjoy dengan kawan-kawan dia, dia learn sesuatu secara seronok, fun, tapi dalam masa sama dia belajar. Contoh kalau warm up, dia buat warm up, dia tahu apa kepentingan warm up. Itu penting. Bukan dia sekadar datang buat warm up tapi dia tidak tahu apa nilai-nilai. So kita tekankan melalui program-program saya sukan, kita ada support system yang mantap, kita ada dietitian, kita ada fisio, kita ada guru sains sukan, kita ada psikologi sukan, kaunselor, semua yang boleh membantu sebenarnya untuk menjayakan hala tuju ni. Dan yang paling penting ialah supaya dalam hala tuju ni, ibu bapa khususnya masyarakat tahu bila anak mereka dihantar ke Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, dia nampak laluan dia dan akhirnya selepas SMA. Bila ibu bapa melihat perkara ini, masyarakat melihat konsep yang kita cuba jalankan ini, dalam 2.0 khususnya, barulah Sekolah Sukan Malaysia Terengganu akan jadi sekolah pilihan. Sekolah yang dapat menjadi tumpuan. Kalau saya guna perkataan mantan Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Haji Idrus, dia kata magnetic school. Sekolah yang menjadi magnetik, menarik masyarakat, menarik ibu bapa untuk hantar, berebut-rebut hantar ke Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sebab mereka percaya pada sistem, mereka percaya kepada proses yang kita buat. Kita bukan nak lahirkan juara Coach Putra dalam hantar hari ni, besok nak jadi juara dunia. Itu bukan konsep kita. Kita bukan kilang mi segera. Kita nak proses atlet
supaya dia boleh prolong tempoh hayat ataupun jangka hayat sebagai seorang atlet yang Tuan Pengarah sebut sebagai contoh Luis tu. Dia sedang panjang. Tengku Ahmad Tajuddin konsonya masih lagi bermain sebagai national team. Cikgu Coach Sukri Mutalib pun ada main lagi untuk national team. Ini sebab dia boleh bermain walaupun umur 30. Leong Mayi masih lagi boleh compete dalam sukan Olimpik. Banyak lagi contoh-contoh atlet. Azizul Hasni. Dulu pun dia bersekolah di Sekolah Sukan Malaysia, khususnya di Bukit Jalil. Kita tak sangka dia boleh jadi juara dunia selepas 10 tahun, selepas 15 tahun. Tetapi prosesnya tu kena bermula dari sekarang. Perancangan kita kena ada dari sekarang. Sebab tu kita tekankan tentang konsep. Bila slogan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ni, di sini lahirnya juara Olimpik. Nampak macam terlalu besar dan susah. Sebenarnya kita boleh capai. Sebab kita dah ada 4 buah Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, Sekolah Sukan Malaysia sebelum ni. Kita dah ada best practices, kita dah ada amalan terbaik, kita dah ada contoh, kita dah ada modul, kita dah ada ikon-ikon sukan yang berjaya. Kalau boleh saya sebutkan nama-nama seperti contoh kalau Mahali Jasuli, pemain bola sepak, dulu main GDT, sekarang main PKNS. Dia berjaya. Dia belajar sebagai berjaya masuk grade dan juga dia berjaya dalam bidang sukan. Gaji lebih mahal daripada gaji pengetua. Apatah lagi gaji Coach Putra. Bunyamin Omar pernah belajar dengan program pra-universiti. Walaupun dia dapat offer yang tinggi daripada tim Kedah, tapi dia sanggup bermain dengan tim yang gaji lebih rendah sebab dia nak masuk program pra-universiti. Sebab dia tahu dia dapat masuk universiti dan dia dapat belajar, dan masa sama dia boleh bermain bola. Sekarang dia bermain untuk pasukan Pahang. Adi Alifuddin contoh dia. Saya pernah mengajar Adi Alifuddin dalam kelas pra-universiti. Pun sebagai contoh, atlet yang pernah mengharumkan nama negara, memegang rekod kebangsaan. Dalam masa sama dia juga dapat masuk belajar di Sekolah Sukan Malaysia, masuk program Perayu, dapat degree dan sekarang bertugas di UNIZA. So kita nampak banyak contoh sebenarnya yang kita boleh tunjukkan kepada masyarakat, kepada atlet yang sebenarnya kita kena war-warkan. Kita banyak lahir daripada sistem Sekolah Sukan Negeri dan juga Sekolah Sukan Malaysia. Jadi saya harap dalam hala 7 ni, dia sebenarnya konsep yang sangat luas. Walaupun dah ada dalam 1.0 tu, Coach Putra. So Cikgu Abang cuba menambah baik, mengemaskan, memurnikan program-program yang ada, tambah sikit dengan program-program baru, dengan konsep yang kita ambil daripada luar, daripada Thailand dan sebagainya, untuk kita tambah baik. Dan kita janganlah kata, okey buat 2021, kita nak tengok lagi 3 bulan apa hasil dia. Bukan macam tu. Dia mungkin ambil masa lama. Jadi dia proses yang berterusan. Jadi saya harap masyarakat, ibu bapa, kena percaya kepada sekolah. Apa yang kita buat sebenarnya adalah yang terbaik untuk anak-anak, masa depan anak. Anak-anak atlet Sekolah Sukan Malaysia Terengganu adalah macam anak-anak kami sendiri di sekolah. So, kita menjaga yang terbaik untuk masa depan mereka, sebab mereka adalah generasi pewaris masa depan negara, khususnya yang akan mengibarkan jalur gemilang di pesada dunia. Coach Putra pernah ingat bila Coach Putra menang pingat emas satu stadium bangun, betul? Untuk menghormati lagu negaraku. Bila Coach Putra menang pingat emas. Betul. Saya tak boleh pergi paksa orang bangun, negara orang. Orang Thailand, orang Indonesia bangun untuk hormat. Tapi kalau atlet yang memenangi pingat emas, nak tak nak, penonton dari negara lain terpaksa bangun menghormati lagu negara kita, menghormati jalur gemilang kita. Itu sebenarnya kehebatan seorang atlet yang kita tak nampak. So itulah yang kita nak tanamkan di sekolah kita ini. Generasi atlet yang akan mewarisi, mengganti atlet-atlet negara sekarang. Jadi harapan saya sangat tinggi, sangat besar. Tapi saya tidak mampu buat seorang, saya memerlukan kerjasama semua pihak. Khususnya keluarga saya di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, pentadbiran, kejurulatihan, akademik, kaki tangan sekolah, yang sebenarnya kita adalah satu family. Kalau kita dapat bekerjasama, insya-Allah kejayaan demi kejayaan akan datang kepada kita. Kita doakan. Saya serah balik kepada Coach Putra. Terima kasih. Memang best, memang seronok. Satu penceritaan yang saya rasa satu maklumat 2.0 sebenarnya. Saya rasa ibu bapa yang masih lagi bersama dengan bersama dengan kami pada malam ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebenarnya
Dan saya rasa seperti yang dikatakan oleh Encik Nazri Shoaib, setuju dengan Tuan Pengetua Bunyamin sanggup tinggal gaji demi akademik. Saya juga tertarik dengan satu komen daripada Puan Nur Alia Amar. Panjang komen daripada beliau yang bercerita tentang mental health kepada kita perlu tengok sebenarnya. Itu maksud dia. Saya rasa mungkin Tuan Pengetua ataupun Cikgu Abang dapat jawab selepas ni kerana kita pun dah hampir 10-20 sebenarnya. Dan banyak sebenarnya yang ingin kita ceritakan pada umum, pada semua bermakna sokongan ibu bapa, sokongan penggiat di luar sana kepada sekolah memang sangat tinggi. Saya pun rasa terharu kerana sokongan anda dalam ruangan komen, dalam menonton pada malam ini, dan juga kepada semua ibu bapa. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami, menyokong Tuan Pengetua, menyokong Cikgu Abang, menyokong guru-guru jurulatih yang di sekolah SMT. Kami tak mampu sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Tuan Pengetua, kami tak mampu, tapi kami memerlukan sokongan anda. Kita sama-sama menghormati, berkolaborasi antara satu sama lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas satu konten pembangunan Hala Tuju 2.0. Diharap kita perkemaskan lagi, kita perbaiki lagi 2.0 ini untuk kemenjanjian yang lebih berjaya. Bukan saja dalam bidang domestik, sukan, akademik, tetapi kita mahu lebih di peringkat international. Supaya tagline kita, seperti yang dikatakan oleh Tuan Pengetua, di sini lahirnya juara Olimpik. Akhirnya juara Olimpik akan megah selepas ini dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sebenarnya. Itu yang kita mahukan. Jadi seperti yang dikatakan juga seperti oleh Coach Nizam, terada proses apa yang dilakukan oleh Pengetua Cikgu Abang sebab ini kita sama-sama bergabung di peringkat jurulatih, di peringkat guru supaya akademik dan juga sukan seiring di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Dan seperti yang dikatakan oleh Pengetua tadi, bukanlah hantar anak ke sekolah, besok terus berjaya. Sepertinya kahwin hari ni, besok dapat anak. Bukan macam tu. Pada ibu bapa, tak boleh. Dia memerlukan proses yang sangat panjang, kerjasama yang sangat tinggi, komitmen semua pihak. Jadi, saya harap penyampaian di platform ini, saya rasa dapat melegakan, dapat memberi satu penjelasan, pencerahan kepada semua ibu bapa. Dan Puan Alia, mungkin Tuan Pengetua, Cikgu Abang akan personal, akan kita, pasal kita dah kesuntukan masa sekarang ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang masih lagi setia sebenarnya. Macam dalam program cerita pula kan, masih lagi setia dalam dalam platform ini. Dan selepas ini kita akan ada lagi. Sebenarnya tajuk yang akan diberikan ada sesuatu sebenarnya daripada Tuan Suhaimi mengharapkan sukan dan akademik dijayakan sedari. Itu antara cadangan tajuk lah, macam mana kita nak jayakan kedua-dua sukan dan akademik ini. Mungkin dapat dikongsikan pada part 2 akan datang, insyaAllah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Nur Hisham Zaini dari Selangor yang sentiasa support Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, ibu bapa pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang saya rasa memberikan sokongan pada malam ini. Dan saya mengambil kesempatan pada Coach Asro selaku penyaras pada malam ini. Terima kasih kepada Encik Azmi membuat banner dan Cikgu Azrina dalam menguruskan kehadiran SPLKM. Dan saya sebenarnya mengucapkan juga kepada Cikgu Ros dalam 5 tahun yang pertama ini sangat berkorban masa bersama dengan guru-guru akademik, tidak kenal erti penat lelah bersama atlet sebenarnya, dan berjaya lulus. Dan atlet sepak takraw pun hampir-hampir terbaik sebenarnya. Saya pun tidak percaya. Tapi itu menampakkan kesungguhan di peringkat akademik yang membantu kami sebenarnya seiring dan sejalan seperti nyanyian lagu. Betul? Dan Cikgu Saidi di peringkat hak ehwal murid yang banyak membantu di belakang tabir menguruskan sasiah, disiplin dan semuanya di peringkat asrama dan hak ehwal murid. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jurulatih di SSMT. Ketua Bidang Kejurulatihan Coach Nizam merangkap selaku olahraga pecut, Wasro lari berpagar, Coach Basantaro iaitu acara pecut, Coach Darwis balingan, saya selaku sepak takraw dan bersama dengan Coach Faisal, Coach Amir silat olahraga bersama dengan Coach Alif, Coach Nick judo dan serta
Coach Firdaus, tak lupa Cikgu Sheila yang banyak menggemeling tenaga dari segi sudut sains sukan yang perlu diterjemahkan kepada atlet-atlet Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Mungkin sedikitlah terakhir bos, terakhir daripada Cikgu Abang dan juga bos, sebelum kita tutup mungkin last nak dengar. Terima kasih kepada semua. Cikgu Abang sikit, Cikgu Abang, dalam konten 2.0 malam ni, sikit lah dalam 1 minit 2 minit tu. Okey, dalam konteks Hala Tuju 2.0 ni saya minta kerjasama semua lah, sebab benda ini takkan terjadi kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak. Dan apa yang kita buat, kita mesti menyokong dia, sebab program ini khas untuk SSMT dan kita buat secara SSMT. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Cikgu Abang. Kita sama-sama menggemeling tenaga untuk mantapkan lagi bidang kejuratihan, bergabung tenaga. Apa-apa isu kita boleh selesaikan, tidak ada masalah sebenarnya. Dan saya percaya dan saya memberi sokongan penuh kepada Cikgu Abang dalam kita menyelesaikan sembarang masalah dan berkongsi ilmu sebenarnya. Terima kasih Cikgu Abang. Bos, untuk kita makan kepuk lekor lepas ni, mungkin sedikit sebanyak daripada bos. 1 minit bos. Silakan bos. Terima kasih Ko Putra, terima kasih Cikgu Abang. Akhir kata daripada saya, sebenarnya kejayaan sekolah ini selama ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Dia bukan one man show. Dia melibatkan banyak pihak, banyak stakeholder, banyak peranan yang dimainkan. Kita tidak bergerak secara silo, kita bergerak beriringan. Sebab sekolah ni hak milik masyarakat dan kita nak supaya masyarakat tahu peranan kejayaan sekolah ini. Tetapi untuk kita menjayakan Hala Tuju 2.0, sebagaimana yang selalu saya wawarkan, kita perlu mengamalkan budaya kerja berprestasi tinggi. Kita ada 4 nilai yang saya tekankan, selalu saya ingatkan kepada warga sekolah. Itu nilai keagamaan, nilai profesionalisme, nilai mengutamakan pelanggan, nilai peribadi. Iaitu yang pertama, kita kena bersyukur. Kompeten, kita kena ada nilai integriti, kita kena mesra, kena kreatif, kena menghormati ataupun respect, kita jujur, kerja berpasukan, kita berazam dan punctual. Perkara-perkara ini dan kami sebagai pintu terbuka untuk warga sekolah, khususnya para jurulatih untuk datang berbincang apakah program idea yang terbaik yang boleh kita gunakan untuk kejayaan aktif kita. Sebab pengurusan sekolah sentiasa menjadi a good listener. Kita selalu mendengar pandangan dan kita bergerak berdasarkan data yang saya panggil sebagai data driven approach. Segala maklumat kejayaan sekolah kita rekodkan sebagai data and then kita boleh analisis data tersebut untuk penambahbaikan. Dan kita sentiasa ada mengamalkan best practices yang kita ambil. Saya percaya di kalangan jurulatih kita ada rakan-rakan kita yang mempunyai idea inovasi, kreativiti yang kita boleh gunakan sebenarnya untuk anak-anak kita. Jadi kita kena selalu duduk sekali berbincang, khususnya selalu mendapatkan pandangan daripada bahagian sukan, khususnya Tuan Pengarah sendiri, Tuan Timbalan, Cik Zul, Cik Haji Razki dan ramai lagi lah. Sebelum ini pun Tuan Timbalan, Cik Suhaimi yang telah bersara memberikan input-input yang mana kita nak menggerakkan Sekolah Sukan Malaysia supaya dia bergerak atas landasan yang sebenar, sama macam konsep asal penubuhan dulu masa di SSBJ. Dalam kata konsep penubuhan dulu dipanggil Sekolah Sukan Negara, ialah untuk memberi peluang kepada bakat-bakat anak-anak remaja yang ada potensi dalam bidang sukan. Jadi selaras dengan motif sekolah iaitu untuk menjadi pusat kecembalangan sukan bagi melahirkan atlet bertaraf dunia, insya-Allah. Saya boleh sebut macam ni je, Coach Putra. SSMT is not just a school, it's a dream. Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ni bukan hanya sebuah sekolah, ia adalah sebuah impian. Impian bukan hanya impian saya seorang, tapi impian semua pihak. Yang mahukan anak-anak atlet kita berjaya. Dan insya-Allah satu hari nanti saya boleh katakan kita from zero to hero, from hero to champion,
dan kita akan meninggalkan sebuah legasi pada generasi yang akan datang. Dan insyaAllah kita akan tengok kejayaan demi kejayaan akan datang. Yang penting kita sentiasa berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita dan Allah berkati segala usaha baik kita. Sebab kita adalah seorang cikgu, kita adalah pendidik dan kita bertugas di sekolah. So peranan kita adalah sentiasa memberi didikan yang terbaik kepada anak-anak atlet kita. Terima kasih kepada semua penonton beberapa bahagian sukan khususnya dan semua majlis sukan negeri, majlis sukan negara dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Guru Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Ketua, kepada Cikgu Abang pada malam ini. Terima kasih kepada penonton masih tidak berganjak. Bukan dalam resipi masakan tetapi dalam resipi kejayaan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Terima kasih kepada Rifki, kepada semua yang saya rasa menonton pada malam ini. Dan saya rasa mungkin selepas ni Tuan Ketua, di bidang kejuratian pula kita akan buat satu slot di page Sekolah Sukan. Mungkin kita akan jemput jurulatih-jurulatih seperti Ko Nizam, Ko Santaro, Coach Asru, Ko Faisal dan beberapa coach lagi untuk bersama dalam slot ini. Kita berkongsi ilmu, berkongsi cerita dalam musim PKP, dalam musim COVID-19 ni. Ini suasana bukan pada saya yang terbaik tetapi dalam suasana ini yang perlu kita lemparkan, kita suarakan, kita ajak dan kita beritahu kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Prabakaran di atas perkongsian yang pujian pada malam ini supaya kita lebih baik antara satu sama lain. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi Tuan Ketua, Cikgu Abang. Kita berjumpa di slot masa. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Abang. Terima kasih kepada semua sekali lagi atas penonton-penonton yang masih bersama saya pada malam ini. Bersama saya Coach Muhammad Putra Abdul Ghani, jurulatih sepak takraw di SSMT. Dan untuk Puan Nur Alia, insyaAllah Tuan Ketua akan menjawab persoalan anda dan sahabat-sahabat saya dalam ruangan ini yang masih lagi menonton. Terus kita bekerjasama, terus kita bagi sumbangan idea. Kita nak positifkan di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu ini untuk kemenjadian atlet. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Ketua, bukan one man show tapi kerjasama semua pihak. Ini yang kita mahukan sebenarnya. Kita mahukan yang terbaik. Kerana banyak kerajaan laburkan kepada semua sebenarnya untuk negara, untuk sekolah dan untuk atlet kita. Dan kita harap dapat memberi sumbangan kepada negara. Terima kasih sekali lagi kepada ibu bapa yang menonton yang bersama-sama pada akhir. Ini dah 10.30. Jadi insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Terima kasih kepada Ko Asro selaku penyelaras pada malam ini, Cik Azmi, banner yang sangat cantik dan juga Cikgu Azrina untuk menyediakan borang SPLKM dan sahabat-sahabat saya jurulatih di SSMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.